بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, untuk yang ada kitab, kita berada pada muka surat 49. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وخف الله في دينك وارجه في جميع أمورك واصبر على ما أصابك. قال علي رضي الله تعالى عنه لا تخف إلا ذنبك ولا ترجو إلى ربك ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, wa khifillah fi dinika. Takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan agama kamu. Warjuhu, dan haraplah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'i umurika. Wasbir ala ma asabaka, dan sabarlah atas apa yang telah menimpa engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, wa khifillah. Takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala fi dinika, pada agama engkau. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada permasalahan agama engkau. Warjuhu, dan haraplah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'i umurika, pada semua urusan kamu. Wasbir ala ma asabaka,
dan sabarlah kamu atas apa yang telah menimpa kamu. Di sini ada 3 perkara. Yang pertama, perkara kita sebut, dia suruh kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara agama kita. Yang kedua, dia suruh kita kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada semua urusan kehidupan kita. Yang ketiga, dia suruh kita sabar di atas apa yang menimpa kita. Orang beriman, orang Islam ni beruntung. Sebab kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ilham-ilham yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama kita. Seperti mana Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang selalu Allah bekalkan dengan wahyu, maka begitulah para ulama selalu Allah bekalkan mereka dengan ilham. Jadi ilham itulah yang menjadi pedoman kepada kita. Para ulama lepas bercakap memandu kita. Mereka bawa kita kepada panduan yang terbaik. Mereka mendapat mandat ataupun autoriti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia. Pada hari ini Al-Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu taala anhu menyebut dengan kalamnya, wa khifillaha fi dinika, takutlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara agama kamu. Hari ini agama kita dalam keadaan bahaya. Agama kita duduk dalam keadaan bahaya. Jadi kita perlu kepada para ulama membimbing kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musuh Islam mereka tahu di mana lemahnya, di mana kelemahan umat Islam. Musuh Islam mereka tahu di mana kekuatan agama kita. Jadi mereka cari jalan macam mana mereka nak lemahkan agama kita. Satu bom jangka yang paling besar setakat saat ini yang telah pun dilempak oleh musuh Islam ialah COVID-19. Setakat ni. COVID ni ialah merupakan satu perancangan yang halus yang dicipta oleh manusia melalui makmal mencipta satu jenis kuman yang halus lebih daripada kehalusan zarrah. Daripada pembuatan di makmal, kemudian diledakkan di China, sehingga China menjadi tentera menyebarkan penyakit ni. Sehingga merawit sampai ke seluruh alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi termasuk kita umat Islam terkena sama bom yang dilempak ni. Jadi bom melempak ni memberi kesan pada agama kita, di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahagian-bahagian dalam agama ni terkena. Seolah-olah seperti mana berlaku pada hari ini orang Islam hilang kebergantungan kepada Tuhan. Duk takut kepada makhluk lebih daripada yang sepatut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makhluk tak boleh bagi kesan apa-apa pun kepada kita kalau Allah tak bagi kesan.
Kalau kita mengaji ilmu tauhid, di sana kita faham satu maudhu' dia panggil mengesahkan Tuhan pada perbuatan. Maknanya perbuatan di sini bila mengesahkan Allah pada perbuatan, maknanya hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Hanya perbuatan Allah yang memberi kesan. Kita petik kipas angin, kalau Tuhan tak bagi jalan, untuk kerah itulah tak jalan. Allah yang bagi jalan. Kita makan nasi, kalau Allah tak bagi kenyang, kita tidak akan kenyang. Kita minum air, kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga, tak hilang dahaga. Maka sebab tu di antara bala Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tak semayang, bila mana dia nak mati dia dahaga. Ini orang yang tak semayang. Orang tak semayang ni bila diberi minum sekalipun dengan air seluas dunia ni, tetap dia tak hilang juga dahaga dia. Sebab yang menghilangkan dahaga bukan air, yang menghilangkan dahaga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umat Islam, dalam keadaan kita patuhi SOP, jangan kita duk anggap umat itu memberi kesan. Yang beri kesan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut. Jangan takut lebih-lebih. Jin dan syaitan ni, jadi penyakit yang berwabak ni ghalibnya dibawa oleh jin dan syaitan. Macam penyakit kita kata macam ta'un. Penyakit yang berjangkit ni, jangkitan itu berlaku dengan asbab dibawa oleh jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengizinkan jin pindahkan tu, jadi orang tu akan terkena penyakit tu dengan izin Tuhan juga. Sebabnya jin yang sebarkan. Baik. Zahirnya macam orang, sebenarnya makhluk yang halus itulah yang menyebarkan. Waktu di Mesir, saya pernah baca satu buku atau kitab ditulis satu ulama Mesir. Dia tulis dalam kitab tu Al-Jannu, dia tulis tajuk dia Al-Jannu yusaytirul alam, ataupun Al-Syaitan yusaytirul alam. Syaitan menguasai dunia. Inilah cara mereka menguasai dunia. Kita tak nampak dia nampak kita, dia buat kerja. Baik. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terkesan pada agama. Bila mana kita berjumpa seorang Islam, disunatkan kita bersalam-salaman. Akhirnya orang Islam hari ini takut nak salam dengan saudara dia. Dia tanya pula, boleh salam ke? Dia tanya pula. Kalau kita kata boleh, dia kata dia salam. Kalau tak boleh, dia buat macam ni. Ini tanda premison pula. Premison ni, orang putih ni, Yahudi ni, cara mereka hormat lama-lama mereka. Ni. Soal Sayyidina Muhammad. Kita bukan cara itu. Kita ialah bersalam-salaman. Akhirnya kita tinggal hak Islam, kita ambil mereka pula. Itu saya kata dalam bahaya tu. Hari ni, kalau kita tak salam, berarti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlerailah satu sudut dalam Islam, iaitu bila mana kita bersalam-salam, Nabi kita akan luruhlah dosa-dosa daripada celah-celahan jari jemari kita. Maka agama kita pun jadi tercabut satu paku. Bukan mana saya suruh salam tak. Bukan berarti saya suruh tuan-tuan tak patuhi SOP. Tapi saya nak apa? Agama kita dah longgar. Dah tercabut satu paku. Kemudian bila kita semayang. Semayang ni Islam suruh bagi sama, bagi rapat. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sawu sufufakum, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Samakan saf kamu. Jangan kamu duduk colang calin, wala takhtalifu. Nanti akan berpecah hati kamu. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut istawu
sufufakum wasaddul furuj, samakan saf kamu dan tutup lubang-lubang. Mana lubang-lubang ni, kata Nabi kita SAW, walaupun renggangnya hanya boleh dicelusi oleh satu ekor syaitan yang sebesar anak kambing. Hari ni tak tahu berapa ekor anak kambing, kita tak tahu. 1 meter tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat lain ada buat 1 meter berapa inci lah. 1 meter lebih sikit. Jadi maknanya mereka nak bagi pecah hati orang Islam. Nabi kata sama ada hampa nak sehampa sama ataupun hampa nak hati hampa pecah. Hal ni bahaya. Mereka tahu kekuatan umat Islam. Sama ada kekuatan agama secara menyeluruh ataupun kekuatan cas dalaman diri kita. Bila mana kita salam. Salam ni, bila kita bersalam-salaman, lead yang pertama sekali untuk mengambil manfaat orang Islam yang kita salam tu. Kalau dia tu guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak ambil berkat dia sebagai guru kita. Kalau dia seorang yang beriman, dia orang soleh, kita nak ambil berkat kesolehan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, keberkatan itu dia berpindah. Dia ada berkat yang Tuhan bagi kat dia, kita mengambil berkat dia. Kita kata nak ambil berkat, tu bahasa kita kan, nak ambil berkat. Bila mana kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bau kita menyentuh kawan kita. Jadi berlaku cas. Cas ni secara zahirnya ialah kepanasan haba dia kena kat kita, haba kita kena kat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi sebenarnya dia bukan zahir semata-mata, tapi dia juga berbentuk maknawi, perpindahan keberkatan dia kepada kita. Baik dia pindah kat kita, baik kita pindah kat dia. Sebab itu bila mana kita semayang, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana saling bagi salam. Kita bagi salam pada yang kanan, dia bagi salam pada kanan hak belah nu, orang tu pula bagi salam hak kanan belah nu. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kiri belah ni, orang tu bagi salam kiri belah tu, sama menyambung, semua mendapat salam. Itu kita panggil semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maknanya sembahyang ni kita pakat tumpang hang aku. Kita tumpang hang aku. Kalau kita sembahyang seorang, kita mendapat 1. Sembahyang jemaah mendapat 27. Maknanya kita tolong bagi setiap diri kita mendapat 27. 27 dah ni. Dia dapat 27. Hak belakang 27. Semua 27. Jadi, terima kasih nak sebab kita sama-sama. Aku tolong hang tolong aku. Ini sembahyang. Kalau salah seorang dalam sembahyang tu tak khusyuk, tetap Tuhan terima sembahyang walaupun dia tak khusyuk, hak lain tak tahulah khusyuk ataupun tak, tapi dengan sebab hak lain tu ada satu orang yang khusyuk, semua khusyuk. Dalam sembahyang ni nak kira khusyuk semua tu, kira rasanya tak kot. Kita angkat takbir tu, dalam 5 minit kita sembahyang, semua khusyuk mungkin tak kot. Tapi dalam setiap saat itu mesti ada orang khusyuk. Jadi dia cover lah. Tani kita tak khusyuk, orang lain khusyuk. Tantu dia tak khusyuk, kita khusyuk. Akhirnya sembahyang tu kira khusyuk semua. Bila sembahyang kira khusyuk semua, berarti sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hikmah sembahyang jemaah. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, tu kritikal sikit. Kalau tanpa rahmat Allah, mungkin Allah tak terima. Kalau dengan rahmat Allah, diterima. Dengan asbab-asbab lain. Bukan asbab khusyuk. Khusyuk tu tak khusyuk. No? Sebab kita bila angkat takbir, semua kita pergi sampai semua. Sebab tu, betul orang kalau hilang apa-apa, sembahyang lah. Hilang kunci taman, tak. Sembahyang. Sembahyang angkat takbir nampak lalu. Susah nak khusyuk sembahyang ni.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi kita duduk ni, jaga agama kita ni. Jaga agama kita. Jadi subhanallah, kalau saya lah. Tapi ni seorang kecil je. Kawasan-kawasan ala sayyidina Muhammad yang hijau, mungkinlah pihak berwajib dalam masalah agama ni boleh mesyuarat balik kot. Kawasan-kawasan hijau mungkin boleh dah rapat kot. Dah berapa bulan dah. No? Kawasan zon merah tak apalah. Tapi hijau ni kena fikir dah. Kena kemas balik, kena set up balik agama ni. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ni kerja siapa? Ni kerja ulama. Kerja ulama. Jadi jangan biar orang mengatur agama kita. Ni dia atur agama kita orang lain ni. Kita ikut je. Jadi kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpandu kepada Al-Quran, kita pandu pada hadis. Kalau mesyuarat ulama, mereka kata kekal balik. Kekal lagi macam biasa. Dia lepas daripada munaqasyah, mesyuarat bagi pandangan. Lepas tu muzakarah. Akhirnya keputusan kata kekal, rapat lagi. Tak apalah. No? Kekal rapat lagi. Sebab ulama umat Muhammad ni, mereka takkan berhimpun di atas kesesatan. Nabi sebut, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ulama umatku, mereka tidak akan berpakat di atas kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau keluar keputusan, eloklah kawasan hijau ni, elok rapat balik dah. Dia mengukuhkan balik. Dia sebenarnya duduk tak ulama. Ulama kena mesyuarat, ulama kena bagi pandangan, ulama kena buat muzakarah. Harap umarak saya tak boleh. Sebab negara ni dia kuat dengan al-umara wal ulama. Harap umarak saja bagi panduan, tanpa ulama cantum sekali, tak manfaat. Dia bergabung antara pemerintah dan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa khifillaha fi dinika. Takutlah Allah Subhanahu Wa Taala pada ataupun dalam agama kamu. Baik, kita ni Islam suruh jaga diri kita dan anak beranak kita daripada api neraka. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya agama ni kalau tak betul, tempatnya menjurus ke neraka. Sebab agama ni kita minta lurus, kita minta Tuhan tunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu minta agama. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang tak ada bengkang-bengkok, jalan yang lurus sampai akhirnya ialah syurga. Jalan lurus ni kalau kita lari sikit, pergi tempat lain. Jalan yang lurus, jangan kona, jangan lari sikit pun, kita akan sampai ke syurga. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik. Minta ni, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duduk tak semayang. Nak minta jalan lurus, dia kena semayang. Orang yang minta jalan yang lurus, dia tak semayang, berarti dia naik kereta dalam keadaan tidak ada lesen. Dah salah mana? Minta jalan yang lurus tapi tak semayang, dia duduk dalam keadaan salah. Ataupun kita kata doa tu tak valid. Sebab ihdinas siratal mustaqim ni, dia minta hanya dalam semayang. Dalam semayang 5 waktu sehari semalam tu permintaan ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita kata ihdinas siratal mustaqim? Duduk tahu tu.
Bila cukup ihdinas siratal mustaqim, yang sewajar dan sewajib kita baca dalam sehari 5 waktu, 5 kalimat dalam sehari 5, dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam, barulah boleh minta had lebih daripada tu. Kita minta waktu kita dalam doa lepas sembahyang ke. Minta tu selepas daripada dah cukup minta dalam waktu yang wajib kita minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bukan sekadar kita minta untuk kita. Kita minta untuk keluarga kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk abang kita, untuk adik kita, untuk mak kita, untuk ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab zaman kita duduk ni, zaman bahaya. Kalau anak-anak kita duduk Kuala Lumpur ni, lepas tak main kuliah, ngarut lah. Tak tahulah dia duduk macam mana. Kena tanya sama. Anak-anak duduk Kuala Lumpur ni, nak tanya ni, mak nak tanya, apa duduk Kuala Lumpur ni, apa dah pergi kuliah dah. Kalau dia pergi jawab, tak dah lah mak. Kita tahu dah. Tak ada kebaikan kat dia. Sebab kuliah, hanya di kuliah ada tazkirah. Lepas tu kata, kalau hampa tak ada nak pergi kuliah, hampa duk dengar dah tazkirah. Ustaz-ustaz tu duduk mengajar, tak ada juga mak. Hampa dan apa? Yang hampa dan apa? Ini kena sebut ke anak-anak. Sebab takut agama mereka tumbang. Takut agama mereka roboh. Lepas tu kami kena ambil tahu. Kalau kita tahu anak kita tu tak lekat sembahyang, kena tanya, sembahyang lagi ni. Mak ni kena telefon setiap hari. Ataupun 2 hari sekali. Ni mak nak tanya, sembahyang cukup tak ni? Kena tanya. Kecuali anak kita tu memang dah rap sembahyang, tak apalah. Sebab sembahyang ni, Nabi kata, siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa yang mendirikan sembahyang, berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuhkan agama. Agama ni, mana yang pertama, agama secara menyeluruh. Orang yang meninggalkan sembahyang, berarti dia sedang meruntuhkan agama Allah. Dia kalau runtuh rumah, mak pun dah berdosa. Ni runtuh agama Allah. Macam mana nak kata? Yang kedua, dia runtuh agama dalam diri dia. Yang mak duduk semai waktu kecil-kecil dulu, tak semayang dia. Tak semayang, dengan tak semayang itulah dia cuba buang hak mak ada asuh dalam diri dia dulu. Semayang. Jadi subhanallah, maka jagalah agama. Allahumma salli ala sayyidina. Di Kuala Lumpur kena tanya, anak-anak pergi kerja Kuala Lumpur tu, kau kawan dengan siapa? Kawan dengan siapa? Sebab bahaya. Hari ini dah ada persatuan Melayu Kristian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya kita syukurlah. Sebab hak masuk Kristian tu balik main ke kampung, dia tak bawa Kristian, dia tak berani. Tapi ada kes bila selak tudung di tengkuk dia ada lambang salib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai tudung, tapi dalam tudung ada salib. Ni kalau mak ayah tak ambil tahu sangat hal agama, macam tu lah jadi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama penting. Orang main nak menikah anak kita, soalan yang pertama kena tanya, semayang tak? Kita tak kenal kan, kadang hari ni anak-anak pilih sendiri. Dia kata, mak ni ada orang nak main rumah kita ni. Siapa dia? Itulah. Kami rasa-rasa, inilah calon, inilah pasangan yang sesuai. Hang terima dah kah? Terima dah. Kita pun nak ikut mana lagi, dah lepas terima dah. Panggil main rumah. Bila main rumah tanya, semayang tak? Soalan penting kena tanya, semayang ataupun tak?
Dan kita tak kenal dia. Kalau dia kata kalau dia senyum tu, berarti tak orang mayang tu. Mayang lah juga, mungkin kan. Kalau dia semayang, dia kata mayang. Jadi maknanya, kalau dia sendiri pun tak semayang, macam mana dia nak bimbing anak kita? Macam mana dia nak bimbing anak kita dalam masalah beragama? Agama nak bawa macam mana? Sebab orang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', orang lelaki ni pemimpin orang perempuan. Orang perempuan ni baik tara mana pun, tapi kalau dapat suami yang lebih-lebih kurang, lama-lama dia pun jadi lebih kurang juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni, dia mudah sangat ikut orang. Waktu belajar pakai tudung labur semua, pakai budak belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik rumah, pakai budak lah. Dapat tahu apa hangguk ni. Balik rumah, kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad. Tengok mak ayah dengan anak tak sama. Ayah tu cara macam lain. Mak tu cara macam lain. Anak macam ni. Ada juga. Tapi alhamdulillah lah. Mak ayah tak mau jadi macam apa. Nak bagi jadi macam lain. Ikut agama. Cuma anak ni bila balik rumah dia tak tahan. Dia ikut macam mana kak dia pakai. Dia ikut macam mana adik dia pakai. Dia tak pakai macam ni lah. Tu mudah ikut orang. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok di sekolah macam lain, tengok di rumah macam lain. Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah ikut orang. Tu baru mengaji, tak kira kerja lagi. Waktu mengaji pakai tudung labur macam ni. Esok dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, salah Sayyidina, ni bukan tani talai tu. Talai bukan tani. Tani insya-Allah. Seperti mana didikkan Ustaz Fadli insya-Allah. Cuma saya tunjuk ni sebab kena tunjuklah sebab contoh saya tu depa. Sekolah agama. Mengaji kami elok ikut pandang guru, ikut. Ambil SPM, lepas tu dapat elok, pergi universiti, boleh kerja. Pergi kerja jadi cikgu. Pergi jadi cikgu, masalah Sayyidina Muhammad. Cara pakai tudung pun lain lah. Dia sangkut lah tudung dia waktu tu. Dulu ni pakai elok je ni, dia pakai sangkut lah. Pasal kawan sangkut. Dia ikut orang. Dia tak tahan lah. Waktu mengaji tak buh gincu ni. Bila pergi sekolah, orang pakai buh gincu. Dia pun buh gincu juga. Dia tak sesuai dengan orang pula. Pelik pula orang tengok tak buh langsung. Lepas tu orang beli pula. Meja sekolah tu apa? Alat-alat make up lah. Kawan main jual, beli. Mula tak kerti pakai. Lepas tu pandai pakai, pasal kawan pakai. Dia bukan masalah pakai tu tak boleh. Pakai boleh kalau tunjuk kat suami. Yang tak boleh sebab tunjuk kat orang. Nak abang kata, agama ni kalau suami tak jaga isteri, habislah. Dia lah diruk tu. Agama ni suamilah kena jaga isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi takutlah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah agama kamu. Warjuhu fi jami'i umurihi. Fi jami'i umurika. Dan haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan kamu. Urusan hidup ni jangan harap kat diri sendiri. Kalau siapa-siapa berharap diri sendiri, kesimpulannya masuk gaung. Gagal. Semualah hidup ni kena harap kepada Tuhan. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Tanah sebelah ni orang nak jual 2 juta. Cina nak jual 2 juta. Kita tak main duit mana 2 juta nak beli ni ni dia main kalau kita bergantung dengan diri kita. Tapi kalau kita kata, kita nak buat apa, nak buat pono. Bila kita betul dengan Allah, nak buat, cari asbab. Bila cari asbab, sebab Tuhan dia boleh bagi tanpa sebab. Tapi sunnatullah di dunia ni nak buat sesuatu mesti melalui jalan sebab. Bila sakit,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena cari sebab nak bagi lega sakit tu. Apa sebab? Di antara sebabnya doa. Doa di antara jalan sebab. Sakit gigi, contohnya soal Sayyidina Muhammad. Boleh Tuhan bagi lega sakit gigi? Boleh. Tapi kalau kita tak berubat, tak lega lah sakit gigi tu. Hatta ubat ni tak payah pun pergi cari di klinik. Tak perlu pun pergi cari di hospital. Orang tua-tua, ni orang tua-tua ya. Orang tua-tua ni balik try tengok. Sakit gigi ni, cari kotak, kertas kotak. Kotak ayak tu kan. Tengok ayak tu, kertas kotak. Tulis alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Tulis besar-besar. Bagi celuih apa ni? Celuih kotak tu. Besar mana kita gunting, tulis. Lepas tu ambil pisau. Tanya kawan tu, sakit gigi atas bawah? Kalau dia kata atas, pergi ambil pisau, tikam bahagian atas huruf. Kalau dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata sakit bawah, ambil pisau, tikam bahagian bawah huruf. Bila kawan tu habaq sakit gigi, hamba Allah yang bagi ilmu ni kat saya ni, dia pun kata ambil kotak. Ambil kotak, dia suruh tulis. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Tak apa tulis. Dia kata ambil pisau. Kau tu sakit gigi takkan nak pakai pisau pula. Bukan nak tojoh gigi dia, nak tekan tu. Baru dia faham. Jadi tekan sampai orang tu hilang. Sambil-sambil tu, kalau tak hilang juga ambil ayat, baca selawat syifa. Tibil qulubi wa dawaiha wa fil abdani wa shifaiha sampai habis. Ataupun baca selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman sampai habis. Bagi minum, insya-Allah hilang dengan izin Allah. Maknanya tu sebab malam nak pergi cari mana klinik sakit gigi. Malam nak pergi cari mana hospital sakit gigi. Maknanya sebab mesti guna. Bukan sebab tu ubat klinik saja. Tu pun sebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu pun sebab. Sebab kena pakai. Sebab dia sunnatullah. Bila mana nak siapkan tanah ni, beri di pondok, tanah tu nak beli 2 juta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena cari sebab. Cari sebab, cari siapa? Cari orang yang boleh tolong. Ni nak bagi cukup 300,000. Bila banyak 300,000, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas tu tinggal lagi satu pun 7 juta. Tak banyak dah. Buat ya. Bila kita nak buat, bismillahirrahmanirrahim, ayat hajat 2 rakaat. Jadi, kita buat ya. Allah akan mudahkan sampai cukup 2 juta tanpa sedar. InsyaAllah. Ni hak bagi Ustaz Fadli. Dia tolong bagi jadi pondok ni. InsyaAllah. Hak bagian saya ni, sebut bagian saya pula. Saya nak buat masjid. Harga 2 juta juga. Jadi, cuma cara minta tolong saya ni, hak cara saya lah. Pun dapat perumahan daripada kawan-kawan juga. Saya hanya nak tuan-tuan tulis nama je. Bagi nama kat saya. Nama dan juga nombor telefon. Sebab saya nak buat grup WhatsApp. Tuan-tuan menyumbang hanya sebulan RM10 sahaja. RM10 ya sebulan. Jadi saya nak kenal, saya nak berkawan dengan orang nak menginfak, nak tolong saya nak berkawan. Kawan macam mana? Tuan-tuan tolong bagi RM10 sebulan. Saya tolong tuan-tuan. Kalau ada masalah apa-apa, tanya dalam grup tu saya jawab. Macam tu lah. Soalan ke apa ke, saya jawab. InsyaAllah. Macam tu je. Jadi saya tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang ada cadangan
Macam tu, jadi lagi dia pilih di kaunter belakang tu, dia siap kertas lah, tulis nama telefon je. InsyaAllah, tu je. Lepas tu Ustaz Fadli kena bagi juga. Hak saya pun kena bagi juga. Macam tu lah. Jadi hak lain tak mana orang minta pun jangan tak bagi. Bagi juga. Bagi juga. Sebab bila minta sebenarnya bukan orang yang minta tu minta. Sebenarnya Allah dah minta. Itu makna dia. Allah minta maknanya Allah nak bagi kebahagiaan kita di dunia. Allah nak bagi kebahagiaan kita di akhirat. Itu je. Allahumma salli ala sallam. Okey. Warjuhu fi jami'i umurika. Haraplah Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan kamu. Urusan kita banyak. Dari bangkit tidur sampai tidur balik sehari. Tidur pun tak habis lagi urusan. Kerja tak habis lagi. Semua kerja-kerja tu semua kena harap kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sekali-kali bergantung dengan diri sendiri. Jangan sekali-kali kata aku boleh. Tanpa kita sandak, aku boleh hanya kalau Allah izin. Kena buh dalam bracket. Kalau kita kata aku boleh, Malaysia boleh, kita harap kat Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana maksud warjuhu fi jami'i umurika? Nak kahwin. Nak kahwin ni kita tak tahu. Hak masuk kita ni sesuai atau tak untuk kita. Setengah orang nak kahwin dia bilang ni ya. Serat raksi ataupun tak. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Kita tanah, dia air. Oh, serasi sangat. Bukan sekat tu lah. Ada orang kata, Masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tanah, ni anak sulung tanah ni pedoman ni, ilmu tua ni. Tanah, air, api, angin. Anak sulung tanah, anak dua air, anak tiga api, anak keempat angin. Lepas tu anak keenam tanah balik. Tanah, air, api, angin. Ni cara orang tua-tua reaksi sesuai ataupun tak ni. Kalau orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tua-tua kata, kalau kita ni tanah, kalau kita ni api, jangan dengan angin dia kata. Kalau dengan angin, pakai api tu pakai tak padam lah. Rayuh rendah lah rumah keli. Ni zahir nah. Tapi saya tengok satu orang meninggal dah. Rukun damai. Dia api, bini dia angin. Anak saya ingat dia. Anak dapat hebat-hebat juga. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak ni zahir. Tapi bila dah itu ketentuan minta kat Tuhan. Tuhan aku tak tahu Tuhan. Tolong selesai masalah aku. Harap kat Tuhan untuk menentu kehidupan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam menangani isu COVID-19 ni. Allah SWT. Dia ada kluster sungai, ada kluster telaga. Soalan Sayyidina Muhammad. Siang malam-malam tak erti juga, lepas tu baru faham. Kluster sungai, GMC ya. PMC, KMC. Kluster telaga, Hospital Sunabaya. Cerita pasal apa telaga? Tentu telaga apa? Telaga Mah. Oh, telaga. Sungai, sebab sungai belakang daripada hospital tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau semata-mata para doktor, para medik hanya duk mengesan, menggunakan asbab-asbab zahir tanpa ada pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak selesai. Lambat selesai. Hari ini kita dengar pengumuman. Sama ada lanjut ataupun tidak, PKPD tidak usah. Kita harap Allah bagi cepatlah. Kita minta Allah Ta'ala tolong bagi selesai cepat-cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah start PKPD ni, jadi sebenarnya susah. Sebab tentu pentadbiran ibu negeri, pentadbiran Kedah Darul Aman. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka setiap orang Islam khususnya, lebih-lebih lagi yang jaga bahagian agama di hospital ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ada langkah-langkah yang lebih besar daripada tu
doa, mayang hajat, baca Yasin, apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan saya tengok ada sudah keluar warta di peringkat Balai Agama Islam Negeri Kedah, minta masjid-masjid mayang hajat, buat kunut nazilah setiap semayang, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Makna hak ni langkah orang-orang agama nak tolong kita, para ulama, para asatizah, nak selesaikan masalah berkait dengan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu wasbir ala ma asabaka. Sabarlah apa yang telah menimpa engkau. Mana hak kena kat kita ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena sabar. Hari itu orang Sungai Petani, tapi Tani masih selamat lagi kan. Taib, ni kena orang ustaz pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, ikut SOP itu sebab. Kena pakai sebab. Tapi semata-mata sebab tak menjadi kalau kita tak bergantung kalau kita tak bergantung dengan musabbibul asbab yang menyebabkan segala sebab. Saya nak bagi satu amalan. Amalan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mengaji boleh buat cara mengaji. Orang ditimpa musibah boleh buat saat ditimpa musibah. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Imuddin tulis bagi elok, nanti apa ni nanti boleh dalam kita punya page supaya orang boleh tumpang. Moga-moga saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya musabbibal asbab, dia ni bukan nak mai. Lala tu tak mai. Bila amai tu dia mai. Ya sebab. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni saya bagi doa ni untuk anak-anak pelajar dulu. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Ya fatihal abwab, ya fatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Ni kalau nak lulus, kita nak bagi Allah bagi kita lulus dalam hidup. Ij'alna minan najihin. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya mujibad da'was, ij'alna minan najihin. Okey. Untuk orang yang ditimpa musibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca ya fatihal abwab, ya fatihal abwab, ya mujibad da'was. Lepas tu kita baca doa Melayu lepas tu. Dalam hati, ya Allah Tuhanku, angkatlah musibah ini. Baca 3 kali dalam sujud yang terakhir sekali. Ya fatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya mujibad da'was. Lepas tu sebut dalam hati kita, ya Allah Tuhanku, angkatlah musibah yang menimpa aku ni. Buat dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam tu, buat atau membaca doa ni dalam sujud yang terakhir sekali. InsyaAllah. Ni sepanjang kami amal hak ni lah, InsyaAllah tak pernah periksa, tak pernah gagal. Tuhan bagi selalu lulus. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana datang hajat-hajat yang kita nak Allah kabulkan, sama juga akan dapat hajat kita tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad pun saya ambil pada guru saya juga, saya ijazahkan pada semua anak-anak muslim dan muslimat yang ada pada hari ini, insya-Allah. Qala wasbir ala ma asabaka, dan sabarlah kamu di atas apa yang menimpa kamu. Maknanya bila Tuhan timpakan sesuatu musibah,
sebenarnya Tuhan nak dekatkan kita kepada dia. Itu je. Sebab bila kita ditimpa musibah, siapa yang kita berdoa? Kalau kita nak berdoa, bukan kepada dia lah. Kalau kita tak ada masalah, kita tak berdoa. Kan? Bila ada masalah, baru kita berdoa. Semakin banyak masalah kita, semakin banyak kita balik pada Allah. Ni orang Islam. Orang bukan Islam tak ada tempat. Kita orang Islam ada tempat nak bergantung. Di Jepun, orang cerita, ada tempat bunuh diri. Satu hutan disiapkan untuk orang Jepun bunuh diri. Jepun ni di antara negara dalam dunia yang kadar bunuh diri paling tinggi. Di Malaysia ada juga. Tapi jarang-jarang berlaku tu orang Islam. Banyak berlaku tu hak bukan Islam. Sebab mereka tak ada tempat nak bergantung. Kita boleh bergantung pada Allah. Ada masalah, kita berdoa, kita main hajat. Selagi mana Tuhan tak selesaikan masalah kita, lagi tu kita berdoa. Sebenar bunuh diri ini takut. Bukan tak takut. Cerita di Jabatan Pulau Pinang tu. Ada orang duduk mengai bawah tu. Duduk mengai. Orang mengai bawah ni, mereka sewa bot, main hantar mereka. Mereka mengai di jabatan bawah tu, Masalah Sayyidina Muhammad. Dalam sejam, 2 jam, orang tu main balik. Ikutlah masa mereka tetap dengan bot tu. Tengah-tengah duduk mengai, terkejut. Orang terkejut daripada atas. Orang terkejut daripada atas. Nak bunuh diri. Mereka dengan takdir Allah, mereka ada tali. Tengok orang terkejut, mereka ingat orang jatuh. Mereka pun nampak tali. Ambil tali juga, ingatkah? Tak mau ambil. Ambil juga, takut juga nak mati. Jadi, tu kata bunuh diri ni takut. Di Jepun, ada tempat bunuh diri. Mana? Ambulan dah bersedia lah. Ada khidmat ambulan. Bila orang tu bunuh diri, ambulan akan ambil, pergi lah. Orang Islam tak ada macam tu. Orang Islam tak macam tu. Kalau ada, tapi tak banyak kes. Antaranya makan ubat tidur, gantung diri, itu ada. Tapi kes yang terpencil. Tapi kalau orang bukan Islam, tu banyak sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sabarlah apa yang telah menimpa kamu. Sabar ni macam mana? Sabar ni macam ni. Jangan adukan masalah kita kepada orang dulu. Adukan dulu masalah kita kepada Allah. Bila kita adu pada Allah, kita akan minta Tuhan tunjuk kat aku jalan penyelesaian. Bila kita dah sapu muka, habis doa, baru pergi cari orang. Faham tak? Itu benar sabar. Masalah kita sembahyang hajat tak lagi. Pergi cari orang dulu. Itu salah. Saya teringat satu masa, almarhum guru saya, Ustaz Ni'mat Yusof dulu. Dia pergi di India. Dia suka. Dia berjalan ke seluruh alam ni dengan Tuhan mudahkan dia. Bukan dengan duit dia. Allah bagi duit ke orang, di asbab itulah dia jalan. Orang infak kat dia, dia berdakwah ke seluruh. Jadi dengan dia berjaulah tu. Satu cerita, satu orang hamba Allah ni. Lepas hari tu semayang subuh, ceritanya bila naik bas di India ni, dia bukan. Kalau orang Islam, dia semayang. Tapi oleh kerana India, Hindu, dia nak kira apa semayang. Dia driver bas. Dan semua agama Hindu semua. Kira, bila Ustaz Ni'mat ni, soalan Sayyidina Muhammad dengan seorang belajar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah beli tiket, naik atas bas, buh barang semua apa semua, tengok jam masuk subuh. Bas tak jalan lagi. Dia kata kita semayang dulu. Nak semayang sama mana? Nak semayang atas bas macam mana? Semayang bawah, hampak jadah, semayang Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang, bas berjalan. Kawan ni lah. Semayang macam nak lari pergi tu. Tapi pasal apa tak lari pergi? Sebab Ustaz Ni'mat tetap sekosyok je. Ustaz Ni'mat semayang tenang je. Bukan dia tak celek. Bukan dia pejam mata. Dia tahu bas. Bayang tepi bas. Bas tu pun tahu kot. Mereka ni hak penumpang ni. Tapi oleh kerana mereka India, Hindu, apa nak duli orang, jalan.
Kawan ni kata, ya Allah, awak Ustaz Ahmad tak berhenti mayang, awak tak pilihan. Akhir sekali, habis mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ingat Ustaz Ahmad dah makin ligan. Tengok Ustaz Ahmad, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Wirid dulu. Kita ni, wirid apa dah, Astaghfirullahaladzim apa dah, bah tu. Barang semua atas bah tu. Akhir sekali, pas wirid, barulah angkat tangan. Doa. Doa tu pun tak kurang juga. Panjang dah. Kalau kita ni, Rabbana Atina ya kot. Sapu-sapu muka, baru Ustaz Ahmad kata, jom, ligabah. Jom, ligabah. Nampak tak? Ini pedoman pada kita. Dia kena Allah dulu. Barulah orang. Lepas tu bila jom tu, dialah yang paling dekat. Ustaz Ahmad tu, jalan pelan-pelan. Akhir sekali tu, dapat ligabah? Dapat. Salah Sayyidina Muhammad. Sebabnya apa? Jam. Boleh ketuk pintu naik. Nampak tak? Nampak tak? Tu mana yang disebut oleh Pak Al-Musalih kita, wasbir ala ma asabaka tu. Maknanya bila kamu kata kamu sabar atas apa yang menimpa kamu, Allah dulu. Allah dulu. Kalau hak tu keperluan kita, cari duit. Tapi semayang hajat lo. Semayang hajat lo. Jadi anak-anak ni, masalah saya paling kurang seminggu sekali malam Jumaat, semayang hajat, minta Allah bagi mudah selesaikan 2 juta. Faham tak? Ni doa anak-anak ni lepas semayang. Lepas baca Quran. Di antara tempat yang mustajab doa ialah lepas membaca Al-Quran. Bila dah baca Quran, baca. Bila nak habis tu doa. Antara doa tu, ya Allah bagilah dapat dengan mudah 2 juta. Tak perlulah bahasa Arab, minta Melayu. Dengan mudah dapat 2 juta. Berilah pondok tu ni. Salah Sayyidina Muhammad. Di kaki Bukit H ni. Salah Sayyidina Muhammad Bukit H ni. Hebat ni bukit ni. Dalam zaman dulu, atas bukit ni lah orang tengok Pulau Pinang. Nampak Pulau Pinang. Kubur syuhada banyak atas ni. Lagu-lagu perang Siam. Dalam perang Siam Kedah dulu, atas bukit tu banyak makam-makam syuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ni ikut sekitar kita semua laut ni. Semua laut. Tikam batu ni laut dulu ni. Belah tikam batu ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang panggil tikam batu. Soh kapal. Lempak tu tertikam batu. Orang nak bagi soh tu, nak bagi kapal tu tak jalan, tertikam batu. Tu tikam batu, sejarah tikam batu lah. Saya tahu lah sikit, saya pun orang Putih juga. Ayah saya orang Matang Ringan. Sayyidina Muhammad. Daripada tikam batu sampai pulau saya. Tok saya orang Matang Tengah. Kubur dia di Matang Tengah. Sayyidina Muhammad. Tok Wan saya Teluk Amboi. Pulau saya. Semua dia beradik saya belakang. Itulah tahu cerita. Jadi tak asinglah saya dengan tempat ni. Sayyidina Muhammad. Cumanya ayah tu lepas kahwin piduk di Baling. Orang ingat dia orang Baling, dia orang sini. Yang orang Baling tu mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya setiap kerja buat kita kebergantungan dengan Tuhan. Jangan kita pandang kecil. Sebab itu yang paling besar sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bismillah.